Hai, Assalamualaikum anak-anak Mak. Berjumpa lagi kita dalam Mak Leah Story. Jangan takut sayang, Mak tak menggigit. Hari ni, seperti yang korang nampak, Mak akan menceritakan kisah seram tentang pengalaman seorang lelaki selepas melawat makam Siti Jalang. Sebelum kita masuk ke kisahnya, Mak akan ceritakan dahulu sejarah berkaitan siapa Siti Jalang, mengapa dia digelar Siti Jalang sehingga berkahwin dengan 100 lelaki. Anda dah sedia? Macam biasa, tutup tingkap, tarik selimut, let them come. Penduduk di Kota Tinggi, Johor pasti pernah mendengar kisah legenda tentang Cik Siti Jalang. Kisah ini popular mengenai seorang wanita yang berkahwin dengan 100 orang lelaki. Dikatakan kisah ini berlaku sekitar abad ke-17 dahulu. Cik Siti Jalang merupakan gelaran kepada seorang wanita bernama Cik Siti Aminah. Berdasarkan cerita lisan daripada penduduk tempatan yang disampaikan turun-temurun, Cik Siti Aminah berasal dari sebuah negeri di pantai timur. Sejak kecil lagi, dia telah dipelihara oleh sebuah keluarga bangsawan Bugis di Kota Tinggi Johor. Dikatakan Siti Aminah cantik orangnya, jadi tak hairanlah namanya menjadi sebutan khususnya lelaki bujang mahupun sudah berkahwin di daerah tersebut. Ramai lelaki mahu menyuntingnya. Apabila kisah kecantikan Siti Aminah mula menjadi perbualan dan menarik perhatian lelaki, keluarga angkatnya mula risau. Mereka bimbang kesucian gadis ini dinodai oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana itu, ibu bapa angkatnya dipercayai telah mewariskan satu ilmu pendinding bagi mengelakkan sebarang kejadian buruk berlaku ke atas anak gadis kesayangan mereka itu. Hendak dijadikan cerita, apabila Siti Aminah meningkat usia dewasa, ramai jejaka di daerah itu menghantar rombongan merisik. Bagaimanapun, seorang lelaki dipercayai dari golongan keluarga yang kaya telah berjaya menambat hati ibu dan bapa Siti Aminah. Usai majlis merisik, akhirnya wanita ini selamat diijab kabulkan dengan pilihan hati keluarganya. Ia dikatakan berlangsung dengan penuh meriah. Tetapi pada malam pertama sebagai isteri, berlaku satu peristiwa yang tidak diduga. Siti Aminah tiba-tiba telah diceraikan oleh suami pertamanya. Punca perceraian berlaku disebabkan pengantin lelaki tidak berpuas hati terhadap malam pertamanya bersama wanita itu. Lebih aneh, lelaki itu mendakwa Siti Aminah yang dinikahinya bukan seorang perempuan sejati. Sebabnya, dia gagal menemui sebarang petanda yang boleh membuktikan Siti Aminah adalah seorang wanita. Dalam erti kata lain, alat kelaminnya tidak ditemukan. Maka selepas itu, Siti Aminah pun menjadi janda. Dalam bahasa sekarang, boleh disebut sebagai janda berhias kerana dia belum pernah disentuh suami. Tetapi walaupun berstatus janda, Siti Aminah tetap menjadi rebutan di kalangan lelaki yang ingin menjadikannya sebagai suri hati mereka. Bagaimanapun, hasrat para jejaka yang pernah mengahwini wanita itu tidak seperti yang diharapkan.
seorang demi seorang lelaki yang mengahwini Siti Aminah tidak pernah kekal lama. Setiap kali majlis perkahwinan dilangsungkan, tidak lama kemudian pasti akan berakhir dengan penceraian. Dikatakan nasib malang menimpa Siti Aminah berlarutan sehingga majlis perkahwinannya yang ke-99 kali. Apabila Siti Aminah berkahwin untuk kali ke-100, barulah perkahwinan itu kekal. Tiada lagi nasib malang sering diceraikan seperti sebelum ini. Diceritakan bahawa lelaki ke-100 yang memperistrikan Siti Aminah merupakan seorang yang warak dan memiliki pegangan agama yang kuat. Secara tidak langsung, lelaki itu berjaya membuka ilmu pendinding kunci nafsu yang diwarisi oleh keluarga angkat Siti Aminah. Perkahwinan mereka berdua kekal dan bahagia sehingga ke akhir hayat. Versi kedua ini mengatakan bahawa Siti Aminah sebenarnya bukan diceraikan, tetapi yang berlaku disebabkan satu sumpahan yang tidak dapat dielakkan. Dan disebabkan sumpahan itu, sesiapa saja yang menjadi suami wanita ini akan menemui ajal selepas malam pertama mereka. Versi ini menyebut 99 orang suaminya mati akibat gigitan serangga berbisa, yaitu kala jengking yang keluar dari kemaluannya sewaktu mereka sedang tidur. Disebabkan itu, Siti Aminah telah mengenakan hantaran yang tidak masuk akal pada lelaki yang mahu menyuntingnya. Hantaran itu berupa dua benda, iaitu sebuah keranda kayu dan 3 papan kain putih bagi persediaan awal pengebumian mereka keesokan harinya. Sehinggalah dia berkahwin dengan lelaki yang ke-100, iaitu seorang lelaki bijak dan gagah dari Aceh. Selepas mengetahui kehebatan Cik Siti itu, suami terakhir itu merancang menghapuskan jelmaan kalajengking yang ada dalam tubuh wanita terbabit. Apabila tiba malam pertama, lelaki itu menghiris tangannya dengan pisau serta menitiskan air limau pada luka tersebut supaya tidak tidur sepanjang malam. Menjelang tengah malam, lelaki itu melihat sendiri begitu banyak kalajengking keluar dari kemaluan istrinya sebelum membunuh semuanya menggunakan kacip besar. Dia membunuh setiap kalajengking yang keluar sehingga menjelang subuh, secara tidak langsung mematahkan sumpahan tersebut dari tubuh istrinya. Keesokan harinya, seperti biasa, penduduk kampung akan datang beramai-ramai sambil membawa keranda untuk menjalankan pengebumian suami Cik Siti. Namun mereka terkejut di saat melihat suami Siti Aminah masih hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah lelaki yang menjadi suami terakhirnya hingga akhir hayat. Sekarang kita masuk ke kisah seram yang dikongsikan di media sosial tentang pengalaman 2 orang remaja, Azmi dan Fezrul, yang melawat makam Siti Aminah. Tapi sebelum tu, tiadakah lelaki gagah yang mahu membunuh semua kalajengking yang melekat di tubuh mak ni? Mak nak juga terlepas dari sumpahan ni. Sebelum menghembuskan nafas terakhir,
Cik Siti Aminah ada mewasiatkan bahawa apabila dia meninggal dunia, agar jenazahnya dikebumikan jauh dari kawasan perkuburan penduduk kampung yang lain kerana akibat dari perkahwinannya yang mencatatkan jumlah sebanyak 100 kali itu. Sebelum kubur Siti Aminah atau lebih dikenali dengan nama Siti Jalang dicantikkan dan dijaga oleh pentadbir kawasan Kota Tinggi Johor, ia merupakan sebuah kubur terbiar di belakang sebuah kilang papan. Azmi merupakan anak jati Johor yang suka akan sejarah. Apabila dia mendapat tahu tentang Siti Aminah, Azmi mengajak kawannya, Fezrul, untuk menemaninya melawat kubur itu. Pada masa itu, landmarknya hanyalah kilang papan. Semasa ini, Kota Tinggi belum membangun sepenuhnya. Kedai fast food yang ada semasa itu hanyalah Mary Brown. Dan hotel juga cuma ada satu sahaja yang beroperasi. Pagi itu, mereka makan di Mary Brown. Itu merupakan kali pertama mereka mencuba makanan fast food dan mereka menyukainya. Selepas mengisi perut, mereka pun bertolak mencari kubur Siti Aminah. Setibanya di kilang papan, mereka bertanya pekerjanya di mana kubur Siti Aminah. Salah seorang pekerja kilang tersebut membawa mereka ke kubur. Di situ, mereka ternampak sebuah batu nisan tanpa nama di bawah sebuah pokok. Pekerja kilang itu menerangkan bahawa inilah dikatakan kubur Siti Aminah yang mereka cari. Pekerja tersebut juga memberitahu bahawa tauke kilang mereka menjaga kubur ni. Sejak itu, syarikatnya maju. Sejurus selepas itu, pekerja kilang itu meninggalkan mereka berdua untuk melihat lebih dekat kubur itu. Azmi memerhati kubur itu dengan penuh semangat. Manakala Fezrul pula seperti tidak puas hati. Fikirnya seperti tiada apa yang istimewa. Macam ni je ke? Yelah, kau bayangkan macam mana? Sambil menggoyangkan dahan pokok di sebelah kubur itu, Fezrul menjawab, Entahlah, datang jauh-jauh. Aku ingat special sangat. Lalu Fezrul meludah di tepi kubur tersebut. Azmi melihat sahaja perangai kawannya yang langsung tidak menghormati kubur berkenaan. Sayang betul pentadbir tak jaga kubur bersejarah ni. Buat apa nak membazir kat si Jalang ni? Tidak lama kemudian, mereka bergerak pulang ke Johor Bahru. Azmi menghantar Fezrul ke rumahnya. Esok futsal pukul berapa? Pukul 9, ambil aku tau. Okey bro, jumpa esok. Azmi lalu beredar dari situ dan Fezrul berjalan masuk ke rumahnya. Setibanya dia di dalam rumah, tiba-tiba badannya lemah. Kepalanya berpusing. Dah senja baru kau reti nak balik. Ingatkan tak nak balik dah tadi. Keluar merayap dari pagi sampai malam. Apa nak jadi kau ni, Rul? Cubalah tolong mak lipat baju ni ke, sapu sampah ke. Ada juga faedahnya. Malas mendengar ibunya yang berleter sambil melipat baju. Fezrul hanya mengangguk lalu masuk ke dalam bilik. Badannya panas, kepalanya yang pening tiba-tiba berubah seperti rasa dicucuk-cucuk. Tiba-tiba Fezrul rasa seperti mahu muntah. Dia berlari ke tandas. Fezrul lalu muntah, tetapi yang mengejutkannya adalah muntahnya keluar darah. Fezrul, kau dah kenapa? Demam ke? Tak adalah mak. Roll okey. Cuma pening kepala sikit je ni. Fezrul keluar dari tandas.
tak nak ibunya risau, Fezrul menipu dengan mengatakan tiada apa yang berlaku. Dia membuka peti ais untuk mengambil Panadol dan menelannya. Dia lalu baring di atas katilnya. Kepalanya mencucuk-cucuk, badannya sejuk walaupun tidak memasang aircon. Dia menyelimuti seluruh badannya sambil menggigil. Fazrul sempat melihat tubuhnya kemerah-merahan. Dia perasan dia boleh nampak uratnya terkeluar. Fazrul memaksa dirinya untuk tidur. Akhirnya, dia berjaya melelapkan diri. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan seorang perempuan dengan wajah yang menyeramkan. Wanita itu meludah ke arah Fazrul. Tiba-tiba, banyak kalajengking keluar dari tangan perempuan itu. Kalajengking itu mengerumuni tubuh Fazrul dan menyengatnya. Seluruh tubuhnya berasa amat sakit walaupun di dalam mimpi. Akibat mimpi ngeri tersebut, Fazrul terjaga dari tidur. Badannya rasa pedih seperti disengat kalajengking. Fazrul segera menelpon Azmi dan mengajak dia ke kubur itu kembali. Hello Mi, aku rasa dia dah sumpah akulah. Pagi ni kau kena teman aku pergi kubur tu balik Mi. Malam tu, Fazrul langsung tak dapat melelapkan mata akibat menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia ingin cepat-cepat menjelang pagi untuk kembali ke kubur itu. Selepas menjelang subuh, Fazrul segera bersiap untuk keluar dan menunggu Azmi menjemputnya. Baik, kau nak pergi mana? Dia sudah tidak menghiraukan ibunya yang masih berbebal. Celik mata je merayap, celik mata je merayap. Lepas tu balik mulalah peninglah sakitlah. Cubalah duduk rumah sehari, tak boleh ke? Setibanya mereka di kubur Siti Aminah, Fazrul meminta maaf kerana telah meludah dan menghina Siti Aminah. Dalam perjalanan pulang, Fazrul bertambah pulih. Peristiwa itu telah mengajarnya supaya lebih berhati-hati ketika berkata-kata dan menghormati siapa sahaja walaupun mereka telah tiada. Sepulangnya mereka ke rumah, mereka sempat bermain futsal di malam itu pada jam 9 malam. Walaupun Tengok tu, baru balik rumah tak sempat duduk, keluar pula main bola. Tak lekat rumah langsung kau ni, Rol. Bukan main bola lah, Mak. Ni futsal. Samalah tu, bola juga. Bila Mak cakap, ada je benda kau nak menjawab, ya. Tengok anak senah tu, elok je duduk rumah. Siram pokok, motong rumput. Ada juga faedahnya. Ini main bola buat nyakit badan je. tak pasal-pasal korang pun kena bebel ya. Sebelum Mak Fazrul membuka jurus pidatonya, setakat ini sajalah kisah untuk malam ni. Mak pun dah lenguh. Badan tak boleh bergerak ni. Takut disengat jengking. Terima kasih pada yang sudi menonton. Subscribe, like, komen dan share. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Amin. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya.